akan sambung kaedah yang ke-9, al-qa'idah al-tasi'ah. Iaitu idza ijtama'a amrani min jinsin wahid wa lam yahtalif maqsuduhuma dakhala ahaduhuma fil akhar ghaliban. Apabila berkumpul dua benda yang hampir sama tapi jenis dia adalah wahid, iaitu adalah raf'ul hadas ataupun ubah seperti rejam dengan sebat, walam yahtalif maqsuduhuma, maksudnya tidak ada berbeza, dakhala ahaduhuma fil akhar, masing-masing dia berkumpul jadi satu saja. Ini dipanggil sebagai tadakhul fi ibadat atau umumkan. Jadi soal tu dia berhadas besar, jadi dia tadi wajib mengangkat sekali hadas kecil. Jadi kita dah ada yang 40 dah satu kaedah sekali dalam tu dia pakai ayat tu. Bila orang tu dia berzina, dia muhsan, adakah perlu disebut bahawa dia rejam? Tak perlu lah. Tapi sudah ada adalah mati. Jadi nak buat apa? Ataupun dia bunuh orang, dia mencuri, jadi dia bunuh tu. Apa ada orang kata kena potong tangan dulu kemudian bunuh. Tapi kalau segi mentibatkan masa, sebab kelas sekali dia mati juga macam kena kejam. Begitu juga orang yang berwudu dengan hadas besar, bila dia mandi wajib, maka tidak perlu lagi mengambil wudu. Itu kata dakhala ahaduhuma fi al-akhar. Contoh dia boleh sebut ataupun dia haid dengan nifas sekali, ataupun janabah dengan nifas sekali. Tak ada dia mandi dua kali. Ya, bila dia bersalin dia jika dia mandi, kalau duduk dia kan kemaluan dia batal. Berarti ada besar. Orang takkan semua orang kota masuk dengan tempat tangan yang benar dengan kemaluan dia. Batal tak batal? Ya, kalau kita bahagia besar, wudu tidak batal sentuh kemaluan sebab dia masih lagi bahagia besar. Bila selesai hadas besar, barulah sentuh kemaluan batal. Sebab kita dah menanggung hadas besar dia ada kecil ni, tak ada apa-apa. Malaikat dah sempurna hadas besar, kita sentuh kemaluan barulah batal. Tapi kita boleh menggunakan tangan yang bukan tapak tangan. Satu lagi halal. Kalau saya ambil wudu untuk mandi gas tu, istibahat solat. Yang mana? Ambil wudu untuk mandi wajib tu, untuk mengharuskan lah, Ambil wudu boleh? untuk mandi. Yang tu sunat. Maknanya tak buat apa. Tak buat apa, maksudnya sunat kita ambil wudu sebelum mandi wajib. Itu sunat. Tapi kalau orang tu tak ambil wudu, dia mandi wajib ya, sah sekali wudu ya. Sebab apa? Dia jinsut yang sama, itu raf'ul hadas. Orang ibadah macam itulah. Tapi ada juga yang tak masuk sekali, macam orang rompak kan? Dia rompak, dia bunuh, dia rogol, jadi buat yang lain tu, bersilang dulu barulah dibunuh. Itu jadi kaedah yang sangat bagus. Dia panggil at-tadakhul. Kemudian mandi wajib dengan mandi hari Jumaat sekali. Ini ya. Ini yang tolong saya tempat air raya Aidain. Contoh cukup. Tak payah mandi dua kali. Ataupun hari raya tu hari Jumaat. Mandi hari Jumaat dan mandi hari raya sekali je lah. Sebab jenis dia wahid. Itu adalah untuk berijtimah. Kita berkumpul hari raya pun yang berkumpul, hari Jumaat pun berkumpul. Jadi ini di antara min bab taysir, maksudnya syariat memudahkan. Dalilnya Nabi berjimah dengan 9 orang isteri Nabi mandi satu kali saja. Rasulullah SAW tawafa ala nisaihi bi ghuslin wahid, dengan satu mandi. Ini maksudnya kaedah ni ada dalil dia. Ada dalil dari sana. Kalau kita faham kaedah ni dan kita faham isu fiqh itu, kalau kita perlu menghafal satu persatu lah. Satu persatu. Baik. Kaedah seterusnya yang ke-10, ya'malul kalam aula min ihmalihi. Ini digunakan dalam waqaf, dalam sedekah, dalam zakat, zakat, sedekah, waqaf dan sebagainya. Iaitu kita selagi mana nas
yang dikeluarkan oleh seseorang wakif dan seumpama dengan dia, kita guna dulu bahasa dia, teks dia tu, daripada kita buang. Misalnya lau awsa bitabalin, lau tabalu lahwin wa tabalu habbin sahha wa humila al-jaiz nass alaihi Syafi'i, dan nass alaihi al-Syafi'i rahimahullah. Kalimat nass refer kepada al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau dalam mazhab Hambali dia guna rawa, dia macam hadis lah. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada riwayat-riwayat, dia semua guna qaulun, wajibun, nas, mansus. Kalau mansus maksudnya kemungkinan, tapi kebanyakan umlah ataupun kitab dia Al-Harmalah, kitab riwayat Harmalah ni tak kejumpaan. Itu kita imla. Jadi Syafi'i ada 3 kitab yang ulama dulu baca lah, Al-Imla, riwayat Harmalah dengan Al-Um. Tapi Al-Um yang paling ada, kalau kita Al-Mawsu' ada 10 jilid. Tapi kita boleh explore baca Al-Um. Dia ada ikhtilaf dengan Abu Hanifah, ikhtilaf Malik dengan Abu Hanifah, dia dengan Imam Malik, ikhtilaf Auza'i dengan Ibn Abi Layla. Tapi banyak bincang pasal hamba saya tu yang boleh sini. Hamba saya tak ada. Zaman dulu memang hamba saya ada satu isu besar lah. Jadi bila kita baca kitab Turah ni, banyak contoh hamba saya kita nak bincang pasal satu tim tu tak. Jadi itu yang jadi boring. Tapi kita baca yang bab tak boring lah banyak. Bab misalnya ikhtilaf apa dia hadis. Orang yang pertama mengarah tentang kefahaman hadis Imam Syafi'i lah, Mushkilul Hadis tu. Kemudian kitab Mutlan al-Istihsan Mawsu'ah. Baru kita rasa kelezatan mazhab Syafi'i itu. Walaupun kita tak berfatwa dengan hukum, kalau kita faham, kalau kita nak baca pun dia beza baca ni, siapa nak baca. Tapi kadang-kadang dia kata jangan baca, kamu tak sampai standard tu lah. Ada seorang profesor Yahudi di UK, berpuluh-puluh tahun, maksud dia 40-50 tahun mengkaji kitab tu. Ramai orang Islam mengaji dengan dia. Dia tak masuk Islam tapi dia minat Imam Syafi'i. Jadi kerja dia kaji kitab tu. Dia pergi Mesir, ziarah Imam Syafi'i pun. Kita tak layak. Kalau imam kita baca api lah. Tapi kita taklah batas-batas dia, kita taklah berfatwa dengan hukum sebagai metodologi kan. Kita tak ambil pandangan Imam Nawawi. Sebab Al-Um tu dia menimbulkan keraguan dia, bahasa ihtimali lagi, masih ada mujmal. Misalnya bangkai manusia lah, mayat kita ni najis tak najis. So ada riwayat daripada Imam Syafi'i sendiri. Tapi bila kita baca majmu' kata al-asah adalah mayat manusia ni tak najis lah. Ada perlukan bantuan lah. Tapi untuk kita baca, orang kata untuk kita nak tahu Imam Syafi'i, nak berhubung dengan dia, takkanlah soal Allah sampai. Itu berlaku kekeliruan di kalangan kita. Bila ulama larang tu bukan larang baca, dia larang supaya tidak berfatwa. Kita tak ada kaitan dengan kita banyak yang punya, tapi dah baca semua, baca imam tu. Tapi kita mensia-siakan Imam Syafi'i. Kita ada di Malaysia, satu yang paling umum di Malaysia di seluruh dunia, apabila kita hidup sampai mati tak baca buku. Dalam masa yang sama kita berkobar-kobar, kita sayang Imam Syafi'i. Itu yang ajaib tu. Kita sayang orang, kita baca buku dia, tengok pedota dia, kaji semua orang. Tapi Imam Syafi'i kita baca, itu yang ajaib. Hatta risalah dia kita tak baca. Kami di Mesir tu, saya berseorang selalu pergi kubur dia, baca risalah dekat kubur. Di Malaysia baca seorang lah, baca kawan-kawan mesti. Tapi makna dia, kita kena ada dengan risalah tu mesti ada. Baca tak baca kira arif. Sebab kita tanda kita sayang Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i ni zalimi sebenarnya. Itu penganut, kalau bahasa penganut ni tak baca kita. Dalam masa yang sama kita kata kita sayang ni, beli pun tak, baca pun tak. Paling kurang kita putus state lah. Ada benda yang jelas, tak perlu kepada dia. Sebenarnya kita akan dimaksudkan ulama larang tu maksud bagi kita jadi mufti, maksud kita fatwa kan. Tapi kalau kita nak baca, ambil barakah, tak ada siapa lah. Kalau baca tu Quran dia baca, tak faham. Kita jangan baca Quran ni.
Kita tak banyak bahasa Arab. Apabila tak baca Quran, itu syaitan maksudnya. Kata ulama kata apa? Syaitan dia ramai orang baca Quran tu pak. Yang baca Quran ni sebab apa? Tak faham. Zikir. Apa bila tak baca Quran? Ya ada orang tu. Alasan baca Quran tu. Ayo Quran tajwid pun tak betul. Dia tak baca. Nampak syaitan dia kata. Akhirnya dia mati tak pernah baca Quran. Alasan tak ikhlas, alasan tak tahu tajwidnya banyak orang awam tu. Semua kan 1000 alasan. Padahal Allahu Akbar. Nama sahabat tu mana tahu tajwid lagi. Depa belajar Nabi je. Depa baca masa Umar baca Quran tu kan tahu tajwid pun. Dia baca Qahar. Kalau orang putih lagi ramai lah baca Quran. Yang aneh yang di Jepun banyak orang Jepun yang tak Islam baca Quran. Depa seronok. Hatta Tony Blair seharian dia baca Quran. Tajwid pun tak tahu, tafsir pun kata, tapi dia seronok baca Quran. Sebab Quran dia tak payah. Ada benda yang dia tak faham. Biasalah Abu Jahal pun ada yang tak faham, tapi dia ingat tu ada yang faham. Sebab bila dia bertemu dengan Abu Sufyan, apa faham? Ada yang faham, ada yang tak faham. Sebab ada benda yang jelas. Sebab Quran kata Imam Syafi'i ada ayat yang tak perlu penafsiran siapa-siapa. Hatta Rasulullah tafsir pun kita tak perlu penafsiran Rasulullah. Hatta tafsiran Ibn Ulama. Sebab jelas. Misalnya, Qul huwallahu ahad. Nak tafsir apa lagi? Jadi bila kita baca statement ulama, dia ada orang kata apa? Mizan dia. Apa maksud ulama tu? Sebab Cat Stevens masuk Islam, dia baca Quran. Dia baca surah Yusuf. Baca terjemahan Quran dengan orang putih. Abang dia beli Quran kat Palestin. Abang dia yang beli kat dia tu Quran kat Palestin pun tak masuk Islam pun. Kita di Malaysia bincang lah. Inilah orang bukan Islam menghina Quran. Oh, habis tu. Sebab kita terkesan dengan fatwa-fatwa ulama di zaman perang. Kita fiqh ada kalau kita baca bab yang Nabi apa larang Quran bawa semua tu masa perang. Masa zaman memang orang Islam jumpa orang kafir bergaduh. Tu tu je ada rentetan hamba saya. Ghanimah anfal. Lah ni ghanimah kita tak ada. Apa tak ada yang kita bincang kita fiqh ni. Ghanimah tak ada, anfal tak ada, faid tak ada. Apa tak ada. Mana fiqh dia berubah. Bukan pasal hukum tak ada, Islam ada berubah, orang tak perang lah, diplomasi. Kita ni Israel je yang kita apa nama dia dianggap sebagai negara harbi. Satu-satunya yang harbi kan Israel yang menjajah Palestin. Itu pun kita tak tahu nak pergi Palestin atau tidak. Sebab bila kita pergi Palestin, cop tu cop apa? Israel punya government. Tapi kalau tanya on travel, on je. Tapi bila tanya fatwa ulama, khilaf lah. Khilaf. Tapi poin dia ialah kenapa kita nak mengharamkan diri kita daripada kebaikan. Orang bukan Islam baca Quran yang amat. Hatta Syekh Jumaah kata pada Perancis, kalau orang bukan Islam dia terkejut dia sebut Allah. Kalimah Allah. Dulu kita bahas tu bukan dia sebut kalimah Allah sebut, kita bahas sini letak dalam Bible tak apalah. Maksudnya isi politik siasat nak halang kekeduan. Tapi kalau orang kafir dia baca bismillah, tak ada tak nak marah dia. Bagus tu. Bahkan ulama ijma' kalau kita pergi hospital, kita boleh minta doktor bukan Islam baca bismillah untuk kita. Betul-betul baca bismillah. Baca bismillah. Ulama ambil daripada peristiwa Ashabul Ukhdud. Yang bila raja tu nak bunuh budak tak boleh bunuh. Budak tu ajak anak bunuh tu sedang sebut bismillahirrahmanirrahim hadzal ulah. Jadi raja tu pun yakin sebut nama Allah. Nampak orang hak jahat tu sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebutan Allah ni sama ada qahran ataupun ikhtiyaran. Jadi pembacaan fiqh ni benda yang berhajat kepada memahami waqi' ulama zaman itu. Di Mesir ni orang bukan Islam masuk Masjid Azhar dengar berapa dia orang kata apa pencerahan daripada syekh-syekh di situ. Siapa yang biasa tahu lah, hari-hari orang bukan Islam masuk Masjid Azhar. Kita di Malaysia ada bahas lagi ni. Boleh tak boleh bagi orang Islam masjid? Loh. Jadi bila kita nak kembangkan Islam kita? Sedangkan mazhab Syafi'i dia bagi masuk orang kafir masuk masjid.
wa yajuzu idkhalul kafir al-masjid bi'idzn imam. Maksudnya bila nazim masjid tu bagi selesai. So dia pakai tutup sikit, janganlah berkot pendek. Kita sebenarnya kita boleh buat kempen. Orang bukan Islam main masjid, tengok ni apa dia ubah, baru dia tak marah kita azan. Ni kita tak pernah kenal masjid je orang bukan Islam. Memasjidkan rakyat ataupun merakyatkan masjid, tak boleh memasjidkan rakyat lah. Masjid terbalik, memasjidkan rakyat. Wow, sebab Nabi, orang bukan Islam semua jumpa Nabi di masjid. Hatta tawanan-tawanan perang semua diikat di tiap Masjid Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena berhajat kepada bukan fiqh baru, itu fahaman fiqh yang betul. Orang menzalimi al-Imam Syafi'i, menzalimi Islam itu semua. Yang tak boleh baca Quran ni, dia tu baca Quran untuk menghancurkan Quran, nak bakar Quran. Tapi kebanyakan orang bukan Islam ni, dia suka membaca bahasa Salman Al-Farisi. Dia baca semua kitab, dia masuk Kristian, dia masuk Majusi, dia masuk yang ni, dia masuk. Dan dia tengok Islam, masya-Allah. Sebab itu dia bagi jihad yang paling besar dalam Al-Quran adalah jihad membaca Al-Quran kepada orang. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Maksudnya wajahidhum bil Quran jihadan kabira. Allah namakan orang yang mengajar Al-Quran, orang yang bacakan Quran kepada orang bukan Islam sebagai jihad yang paling besar. Bukan perang. Tapi sunnah-sunnah ni kita di Malaysia tak selesai lagi sebab masih tak selesai kefahaman kita. Tapi di barat tersebar dah. Orang bukan Islam beli Quran secara mudah. Ada pelakon orang putih tu, nama apa, ada pelakon 000 baca Quran. Sebab mereka dah baca hal ni tak syok, tak seorang. Bila baca Quran, walaupun mereka ni tak masuk Islam, tapi dia baca Quran ni petunjuk. Itu tentang budal linnas tu. Budal muttaqin juga budal linnas. Hatta siapa dia yang dikatakan siapa Al-Quran ini dihafal oleh orang Kristian di Mesir. Orang Kristian hafal Quran. Di antaranya Akram Abid. Itu jalan Akram Abid kita pergi Mesir tu, dekat Hayy Sabiah tu, syariat Akram Abid. Itu Kristian Syafi'i, bukan Islam. Tokoh nasionalis semua di Mesir. Dia ada ucapan yang masyhur. Dia kata ana muslimun saqafatan wa nasraniyyun aqidatan. Aku di segi pembelajaran semua pelajaran Islam, daripada Quran, tajwid, hadis, tapi akidah Islam. Ini yang kita didik masyarakat Malaysia. Kalau kata orang Islam benar kita boleh puasa, tapi kita hanya daripada Islam. Kena yang maju kita, kena yang Nabi kita, tapi akhirnya kita tak mampu ya. Jadi ini di antara benda. Jadi seorang tu dia berwasiat gendang ni boleh buat dua nasyid boleh. Dari mazhab Syafi'i dia ketat sikit. Kalau ikut mazhab Syafi'i kita tak pasang muzik-muzik semua tak boleh. Lagu-lagu kita buat ketat sikit. Dia boleh kompang yang tidak bertali. Itu pun faktor zaman. Apa maksud faktor zaman? Zaman Tuhan yang mudah untuk orang jahat. Sebab mereka duduk di tebing-tebing hujung kampung, jadi mereka buat ada gerau punya muzik. Jadi tasyabuh dengan orang kufar ataupun fusaq. Namun sekarang ni permainan muzik tu ada sekolah. Bahkan sampai ceramah satu di Kuala Lumpur tu sekolah muzik, sekolah seni yang ditemukan oleh Datuk Seri Haji. Ada Pak Atul, memang situ tu hidup muzik kan, menari, apa, nasyid pun ada, semua ada di situ. Untuk menunjukkan seni ni dia ada satu benda yang penting untuk sebuah negara. Kita asatizah perlu ada khitab fan. Maknanya kita ada satu bahasa kita yang kita boleh mengetahui orang yang minat dengan seni, supaya dia uruskan seni ni kepada kebaikan. Kita nak halang budak-budak yang kita tak boleh. Dia pun minat tu. Tapi kita boleh susun macam mana permainan kita, depa apa lirik yang depa boleh buat. Saya jumpa orang ni seorang komposer, dia pun dia okey lah. Okey dia kerja band, tapi dia buat lagu-lagu rock dia yang buat. Lagu Mus, lagu Zainal Zain, nama dia Haji Khairul tu kat belakang.
Saya bantah pun, jadi saya banyak main gitar kat dia, dapat muzik. Tak apa, kita tak nak pergi belajar. Sebab kalau kita dah tahu seni-seni ni, kita boleh pengaruh buat nasyid, buat macam Ustaz Farman Jual. Kan nasyid-nasyid hijab semua lagu dia. Lagu Subayah, lagu apa. Tak boleh di buku Ustaz Farman Jual tu. Semua dia buat lirik. Jadi kalau kita pun takmir ada seorang buat lirik yang baik, bagi kepada kenal siapa buat ahli muzik, pun ini lagu kita ada irama-irama yang baik. Yang ni yang kita kena kembangkan pemikiran fiqh supaya kita boleh berdakwah dengan lebih luas. Boleh guna untuk perang, boleh guna untuk bersorak-sorak. Humila 'ala al-jaiz. Kita kata tak apalah dia wakaf tu kita guna untuk benda yang halal lah. Tapi kalau dia salah guna, dia tak berdosa lah. Itu dia bagi apa? Discharge by performance. Ataupun perform by discharge by performance. Maksudnya kita dah bagi dah. Dia, macam kita bagi zakat lah. Zakat orang tu, tiba-tiba dia beli rokok, kita dah sah zakat kita dah. Dia tegar lah. Dia terus. So ada benda yang kita tak tercampur. Kita bagi niat tu suruh makan, dia beli rokok, itu dia terus. Baik, itu di antara contoh tu. Apa kita jaga? Apa? Sebab tu kita dalam kontrak, semua orang akan lawan pada kalimah yang diberikan. Kita bagi sebut cucu lah, cucu. Kalau sebut anak. Kalau saya lihat itu, cucu saya anak. Itu kita tanya niat dia. Tapi kalau kita tengok dalam kontrak dia sebut anak saja, wakaf itu hanya diberikan kepada anak. Seterusnya kaedah yang ke-11 al-kharaj min dhaman. Semua keuntungan mesti ada liability. Tak boleh keuntungan saja. Ya. Kita bila nak dapatkan satu keuntungan mesti ada dhaman. Maksud dhaman itu bukan teori, maksudnya liability. Mesti ada tanggungjawab. Tidak jadi judi lah. Tidak jadi judi, memang. So, al-kharaj min dhaman kaedah yang sangat penting. Bila kita nak sesuatu, kita mesti tanggung risiko dia. Kita nak labur, nak untung. Tapi ingat, mesti ada liability. Rugi yang bertanggung juga. Yang ada bank kat saya. Kita nak orang suka pada kita. Tentu kita kena berkhidmat kepada orang. Isteri nak nafkah. Tentu dia taat pada suami dia sebaliknya. Jadi al-kharaj min dhaman ini adalah satu benda yang lambat kepada keadilan. Ya? Ataupun contoh-contoh yang diberikan ada hadis muncul dia, itu dia menceritakan furuk di antaranya innama hadatsa minal ba'. Dia ada beza inna ma dengan innama. Kullu ma, kullama. Dua benda yang berbeza. Satu zarfiyah, satu pada isim. Jadi kalau inna ma tu adalah alladhi ataupun syai'un. Makna yang berbeza. Jadi isim inna. Tapi kalau innama, itu dipanggil adatul hasr. Ma itu dipanggil ma kafiyah. Dia akan membatalkan hukum inna. Jadi lepas tu jadi mubtada. Innamal a'malu binniyat. Beza dengan yang sambung tak sambung kan? Yang ni dia tak sambung. Jadi ma tu ma mausul atau ma nakirah. Tapi kalau innama yakhshallah tu ma tu dipanggil ma kafiyah. Dia membatalkan peranan inna itu. Walaupun sebutan sama, tapi sambung yang tak sambung. Tak ada doa apa-apa. Yang akan inna ma ya. Tapi maksud inna sambung tu. Inna ma juga. Tapi beza dia yang ini tidak sama. Sama dengan kullu ma. Setiap benda. Tapi kalau kullam zarfiyah, membicarakan tentang zaman. Kalau kullu ma dia tak bincang tentang setiap benda. Kullu syai'in. Tapi kalau kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wa wajada 'indaha rizqa, maksud dia umum zaman, setiap kali masuk, setiap kali pagi, petang, malam, subuh. Bila nak bagi makanan dekat mana dah ada makanan. Jadi bila ma bersambung dengan kullu, dia baca dengan zarfiyah, baca dengan mausuf kullama. Tapi kalau kullu kemudian kita waqaf, kemudian kita sambung dengan ma asing, itu dipanggil mubtada. So baca dengan marfu'. Kullukum, kita tak baca kullakum. Contoh dia ayat lah. Nak sebut apa? Kullu 'amin wa antum bi khair, kan kullu 'amin.
baca kullu amin, kullu amin. Sini ada al-lughah lah. Maksudnya fi kulli amin. Kalau kullu amin pun jadi tahdidnya tak dhafi lah. Saya cerita pasal kata so kata pada tahdid kita. Sebab wa antum bi hal tu hal jumlah hal fi mahall khabar mubtada. Kullu amin mubtada. Subhanallah tengok ada perbezaan. Dia kehebatan bahasa Arab. Bahasa Inggeris tak ada, bahasa Arab tak ada. So di sini dia nak bincang tentang innama hadatha, apa-apa yang berlaku. Minal mabi', mabi' adalah subjek matter, barang. Min thamaratin ghaliha, daripada buah dan juga bukan buah. Seperti walad dulu dia hamba saya, tiba-tiba dia beranak. Anak tu dapat kat siapa? Mesti dia dapat kepada pembeli, betul tak? Sebab dia yang tanggung. Kalau apa nama dia, jenayah dilakukan oleh hamba dia kena tanggung. Kita boleh kata misalnya, apa yang kita dapat? Bawa apa dia. Tapi kita tanggung risiko tak? Itu kena lah minyak, kita kena bayar. Itu dah maksud al-kharaj bihi. Tiba-tiba kita kata apa? Saya sekarang kata kamu minyak, kamu bayar juga. Lah, ada lah kita sewa. Itu minyak pula tuan apa dia apa yang bagi sewa pun kena bayar. Ini lebih kaedah yang sangat penting. Al-kharaj bi dhaman, tak boleh kita untung tanpa ada risiko. Itu kaedah dalam fiqh. Sebab sekarang ni skim cepat kaya, tengok dia tipu kita tengok. Jangan takut, jamin 60% untuk. Itulah pembohongan yang paling besar. Tapi heran sebab tu di antara saya rasa bahan-bahan ceramah asatizah mesti cerita juga pasal skim cepat kaya. Tengok, skim cepat kaya ni dia suka masuk orang kampung. Kita masuk orang banyak becek dekat website Suhail Security tu. Maksud dia macam mana? Kalau mana-mana pelabur, dia kata pelabur lah. Pelaburan ni dia register, dia kata pelaburan dari segi sebagainya. Mai tawak kita hanya cek di website IC, ada tak nama ada di situ. Kalau tak ada, percayalah itu adalah segi sebagainya. Sebab abang ipar saya kerja tangkap skema. Dia duduk kerja IC. Dah 20 tahun tengok orang. Baru dia tangkap lagi orang. Dia Kelantan lah. Orang Kelantan banyak buat benda sebab Kelantan tanah banyak. Kalau kita boleh selamatkan orang kampung, alhamdulillah. Mereka harta banyak. Taklah mereka uruskan. Dan apa dia bagi kepada benda yang lebih baik, itu berfaedah kepada mereka. Wal ujrah wa kasbi raqib wal rikas alladhi yajiduhu wa ma wuhiba lahu faqabilahu wa qabidahu wa ma usya lahu wa qabilahu wa mahlu jariyah idza mutiyat bi syubhatin kullu dhalika lil mushtari. Semua milik mushtari. Sebab apa? Kalau minuman dia, hamba saya semua dia kena tanggung, takkan untung dia tak dapat. Sebab tu dalam kes kontrak, benda ini digunakan pakai oleh bank, al-kharaj bi dhaman. Semua begitu. Maksud bank tak boleh ambil untung semata-mata tanpa dia beri khidmatan kepada customer. Customer pun tak boleh untung semata-mata tanpa dia ada tak tanggung risiko. Dia mesti tanggung risiko. Baik. Kaedah seterusnya al-khuruju min al-khilaf mustahab. Ini benda yang penting. Walaupun kita mazhab Syafi'i, tapi kita mura'ah. Makna mura'ah ni kita jaga jugalah perasaan mazhab lain. Sebab mazhab ni orang panggil pak perangkat. Mazhab kita pak juga. Wal ukhra adalah kita punya ami kita punya bapak-bapak saudara. Jadi tak ada peperangan. Bila kita katakan Abu Hanifah, ammu kita, Imam Ahmad, pak saudara kita, Imam Malik, pak saudara kita. Jadi hubungan itu kuat. Dan kadang-kadang hubungan dengan pak saudara kuat ni berapa tadi? Jadi sebab itu dia ada kaedah al-khuruj min al-khilaf mustahab. Misalnya kita sapu rambut. Walaupun kita kata sah tu bukan maksudnya afdal. Apa maksud sah? Iaitu yusbitu talaq. Dia panggil ifaq. Ifaq tu maksudnya kita nak selesaikan tanggungjawab. Tapi si fadilat sangat kurang. Maka disunatkan kita ambil wuduk ikut mazhab Maliki. Sapu satu kepala. Dan Imam Syafi'i pun dia sapu satu kepala. Cuma dia kata kadar minimum aqallul ijza' ialah pemasuk sya'ratin ataupun salasa sya'rat.
Tapi selai tu maknanya malas subuh lah kalau kamu selai. Selai. Kamu kata lepas tadi pun ada orang pelai lah. Dia macam orang berdekut dia makan. Ada cerita drama tu, Allah yarham Emre Jolie, dia punya berdekut jamu bini dia siap, dia ambil sekeping roti, tak segi tu dia potong dulu. Dia makan satu, bini dia makan satu. Tunjuk punya kat jimat duit, bagilah seorang sekeping. Dia cerita orang berdekut. Tapi orang berdekut memang begitu. Dia fikir bahawa sampai kita tak ada apa. Bakhil. So dalam ibadat pun ada bakhil dia juga. Takkan sabu saudara Abu paling kurang dia sabu 1/4. Sebab Nabi pernah sabu 1/4, tapi yang bakhil dia 1/4 lah. Jadi paling kurang ada lah juga rajin dia. Ini selai je dekat jambul tu. Tak, begitu juga dalam sembahyang jamak. Mazhab Abu Qasar, mazhab Abu Hanifah tidak melakukan jamak melainkan selepas 3 marhalah 120 km. Dan makruh kita buat 80. Tapi kita buat ya dah lepas dah kita kalau buat. Tapi makna segi fiqh makruh dalam mazhab Syafi'i dia panggil rukhsah makruh. Dia rukhsah tapi makruh. Sebab apa? Bertentangan dengan mazhab Abu Hanifah. Menunjukkan kita walaupun kita mazhab kita kata macam tu, tapi dia ra'i mazhab-mazhab dia. Macam kita basuh tangan sunat, kita tadlif, kita gosok. Sebab mazhab Maliki ada 2 kaul. Satu kaul kata gosok tu wajib, satu kaul kata sunat. Jadi kita bila buat macam tu, orang Maliki pun kata tak apa. Macam kita sembahyang sujud sunat, kita sujud dalam mazhab Syafi'i pun melagakan dahi dengan hidung. Tapi masalah dari hidung kita tak sampai. Lepas tu orang tu siap dia marah kita sujud tak kena hidung. Sebab bagi dia pun tak sah. Tapi mereka pun hak dia tengah langgar ke, mereka kena hak hidung tu je. Marah. Kan betul kan? Jadi dia panggil al-khuruj min al-khilaf mustahab. Atau mazhab dia pun tengah ikut kita. Dia pun ada benda yang mazhab Syafi'i yang dia pemurah. So ini dia panggil kaedah yang sangat penting. Tapi yang ni tidak digunakan dalam fatwa. Ini digunakan dalam kaedah kita berinteraksi saja. Fatwa kita kata jadi al-fatwa sahih, tapi al-khuruj min al-khilaf kita bagi orang kata apa satu panduan kepada masyarakat. Tapi ambil dapat ni macam orang tanya kita puasa 6 sekali yang qada lah, kita kata al-fatwa sahih, tapi eloknya al-khuruj min al-khilaf sebab 3 mazhab kita tak sah. Jadi tuan-tuan qada dulu, kemudian buat apa puasa 6 dulu, qada tak lewat apa. Dia wajib puasa Aisyah semua qada bulan Syaban aja. Jadi kita pun bila kira. Tapi yang menjadi masalah kita ni bila disebut itu orang kata wabi. Pelik tu. Itu wabi mana siapa itu? Jadi kenalah jangan jadi macam tu pelik sangat. Memang ada Syafi'i dia ada kaedah al-khuruj min al-khilaf mustahab. Kita sebut sah puasa 6 bersama qada, tapi eloknya puasa 6 dulu qada kemudian. Sebab apa? Hanafi kata tak sah, Maliki kata tidak ada langsung kepada Hambali. Tapi ramai dia ambil itu, kita pun itu juga. Kalau orang tenang dia, kita malas. Tapi macam mana pun al-mufti yurshid. Mufti di samping dia memberi fatwa, dia bagi irsyad juga. Sebab tu kalau kita baca kitab fiqh, selalu buat itu. Kalau ada benda-benda macam kita baca kitab Bajuri, Fathur Rahman, Imam Rabi, bila dia bahas satu hukum mazhab Syafi'i, dia akan sebut mazhab lain juga. Sebab bagi dia mazhab lain dia segi dalil juga. Tapi kalau kita nak amal kita yang mazhab tak ada masalah. Yang ni yang perlu kita bimbing masyarakat kita. Itu al-khuruj min al-khilafi mustahab. Macam sekarang witir lah, 1 rakaat sah. Tapi elok yang kita buat 3 lah. Sebab mazhab dia tidak ada 1 rakaat, semua 3 rakaat. Sebab dia berkata macam maghrib tu witir pada siang. Kita biar subuh, zuhur, asar. Bila kita sembahyang maghrib, soalan mewitirkan sembahyang di siang. Kata mazhab Abu Hanifah. Bila malam kita nak tutup dengan maghrib dengan isyak, so kena sama dengan maghrib 3. Jadi kita buat 3 tu lebih afdal. Sebab Abu Hanifah kata sembahyang kamu sah. Kalau kita buat 1, bagi dia tidak sah.
Hari bagaimana menjaga mazhab lain juga perasaan. Baik. Ad-daf'u kaedah yang ke-13, ad-daf'u aqwa min ar-raf'i. Daf'u syai' man'u at-ta'thir mimma yasluhu lahu laula dhalika ad-dafi' wa raf'u izalatu mawjud. Jadi ad-daf'u ini kuat. Seperti mana kita tuang ayat ke atas najis. So, bila kita tuang ayat ke atas najis, dia panggil daf'u, kita menolak najis itu. Maka ayat yang kita buang itu tidak menjadi najis bila dia tidak berubah warna, sebab dia ada daf'u. Namun kalau kita najis masukkan dalam air botol, najis, betul lah, ni botol kita masukkan tek cicak, dia tidak kuat sebab dia raf'u. Bila masuk tek cicak ke dalam botol ni, tu jadi najis. Tapi kalau botol ni tuang kat tek cicak, dia tak najis. Maka dinamakan ad-daf'u aqwa min ar-raf'i. Contoh dia kata di sini al-ma'ul musta'mal idza balagha qullatayn fi 'audihi tahuran. Ayat musta'mal bila kita tuang dia cukup 2 kolah jadi ayat bersih balik. Sebab kita daf'u, kita tuang ayat atas dia. Ataupun ayat yang najis, kita tambah cukup 2 kolah, elok warna dia bersih, tak ada masalah. Wajhan, maksud wajhan ni min asbil wujuh lah. Asbil wujuh ni macam Imam Ghazali, Muzani, Buaiti. Wa in kana al-asah annahu tahurun. Pendapat yang terkuat adalah tahur. Tahur maksud dia tahirun wa mutahhirun. Baik. Tapi dia kata apa? Walau ista'mal al-qullatain ibtida'an. Tapi kalau dia guna 2 bola daripada awal, lam yasir musta'malan bila khilaf. Sebab dia ada daripada awal ayat tu 2 bola kita guna dan sebagainya ataupun dimasuki najis, tidaklah menjadi apa dia ayat musta'mal. Wal farqu, apa beza dia? Al-kasrah fil tidak dafi'atu. Ayat yang 2 bola pada permulaan kalau kita guna pun dia tidak kurang 2 bola, itu dipanggil sebagai dafi'ah. Dia boleh menolak najis. Dan seumpama dengan dia fil asna rafi'atun. Apabila di pertengahan kita tambah ayat, dia mengangkat najis tersebut. Bila bertembung wa daf'u aqwa min ar-raf'i. Tengok ada beri contoh. Wujudul ma' qabla as-salah, ada air sebelum masuk waktu solat. Okey, li mutayammim yamna'u dukhul fi. Bila kita ada ayat sebelum kita nak sembahyang, kita nak bertayamum, boleh tak kita masuk solat? Boleh, sebab ayat ada. Sebab bila ada ayat, dia ada, dia menolak, dia menghalang kita masuk untuk solat. Tapi tengah sembahyang, ayat ada. Tidak boleh, sebab dia nak tolak tak boleh. Wa fi athnaiha la yubtiluha haitsu tasqutu bihi. Begitu juga wa min dzalika ikhtilafud din, perbezaan agama al-mani' min an-nikah. Dia kuat. Kalau dia tu asal kafir, ahlul kitab, kafir, daripada awal kahwin tak sah. Sebab dia maksud dia kafir tu dia yadfa' an-nikah min al-bidayah. Tapi tengah-tengah dia masuk Islam ataupun dia murtad, dia tak fasah lagi, dia bagi masa tempoh 3 bulan. Dalam mazhab Syafi'i, katakanlah seorang tu masuk Islam, dia dengan isteri dia belum difasahkan lagi, tapi diberi tempoh 3 bulan untuk berpindah. 3 kali suci lah. Bulan pertama dia tak masuk Islam lagi, bulan kedua tak masuk, bulan ketiga mungkin dia rindu kat isteri dia masuk Islam, atau sebaliknya. Cuma permasalahan dia ialah tempoh boleh 2 sekali tak? Sebagian ulama kata tak boleh, sebagian ulama kata boleh tapi tak boleh berjimat. Sebagian ulama kata boleh dan boleh berjimat sebab dia masih isteri dia. So, ini yang menjadi isu yang besar di Malaysia sekarang. Di dari Iftar Bersuriah dia bagi pendapat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pendapat Sayyidina Ali yang menyatakan selagi mana dia ada harapan mengharapkan suami dia masuk Islam, tidak terpisah selama-lamanya. Tapi berdasarkan keyakinan dia, tapi dua asing. Tapi di Malaysia kan dapat pendapat ni kena bersidang. Boleh. Kerana 14 masjid kena bersidang. Tapi saya suka pendapat ni sebab apa? Bila
Lepas berkahwin, kasih sayang tak berubah. Fahaman dia berubah. Kita yang buat kita, fahaman berbeza saja. Dengan anak sama tak berfikiran. Tak sama kan? Tapi sayang tu tak hilang. Ayah-ayah pun minta maaf. Okay, salah. Dan bagi pendapat dengan bini kita lagi tak bersatu. Sebab itu sebenarnya perkahwinan bukan untuk faham, memang untuk gaduh. Tapi sayang. Ada terlihat dan tak ada kata apa. Nak dia kata susah kita nak mempunyai tafahum di atas suami isteri yang boleh mengalah. Dia kata, tapi bila kita nak faham isteri kita, takkan dia pun tak faham. Tak faham. Tapi kalau motivasi dia lain, dia tak realiti. Dia suruh faham isteri dia apabila nak faham, tak faham ni. Dia boleh tadi lagi pengalaman. Boleh faham tak dia diri kita? Ada motivator ni kadang kita tipu kita. Ni cuba. Bila nak faham tak faham. Pakai orang kita nak faham dia. Tapi kita boleh mengalah bersama tu, bersama tu wasbud. Kita minat kita berubah. Mula kita kata bini kita suka ni. Lebih kita suka pula. Tak faham. Kita kata tak faham orang. Dia pun kata tak faham orang. Saat kau kopi tak ada. Saat Hindustan tak Korea. Jadi umumnya memang payah nak kena tafahum. Bagi faham sikit lah apa di antara benda tersebut. Tapi dia bila kahwin, walaupun dia berubah agama, dia sayang lagi dia. Dia akhirnya sayang. Jadi dalam iftar ni pandangan apa dia pandangan sebab masalah dia kalau kita pisahkan daripada dua, siapa nak jaga anak-anak amal. Sebab perkahwinan dia melibatkan nafkah jiran pula kena tanggung tak pasal-pasal. Lepas tu pergi pula dalam tak ada duit. Jadi mulalah kita tengok orang berislam duduk di kat masjid. Dan kan dia tu lagi. Tapi untuk lelaki kita dipisahkan oleh kita. Melibatkan orang. Yang ni yang dibicarakan oleh dalam Islam. Dan fatwa tu keluar pada zaman Syekh Jumah. Dan bukan dalam dia punya mausu'ah. Dia ada mausu'ah fatwa dalam Islam saya lipat di majlis. Ada ustaz di dia lipat. Sebab dia pun lihat banyak kesan. Bukan kesan kepada kita pisah saja. Kesan kepada nafkah. Nafkah yang besar. Nafkah nak tahu boleh. Jadi kalau kita tak pisahkan dia, cuma kita kata jangan dulu sekali. Dia kita tangkap. Nafkah dia. Sampai suami dia masuk Islam. Malaikat suami dia kata sampai bila tahu masuk Islam. Tak apa. Isteri dia boleh tak pasal. Pendapat yang sangat menjamin masa depan. Sebab anak dia mesti sayang pak dia. Dia lama-lama tidur. Pak dia je masuk Islam. Atau pak dia masuk Islam. Mesti anak dia follow yang Islam tu sebab kita dengan Islam. Kalau dia orang putih kita tak ada halang. Kalau kita dah berlaku macam tu, anak tu akan pilih dia nak ikut agama pak dia ke agama mak dia. Dan kita tak ada kata apa benda tu apa dia liberal. Bukan liberal sebab dia duduk kat Jerman. Dia dah kita nak suruh anak dia boleh ikut pak dia. Tapi dalam negara kita boleh sebab kita dengan Islam. Jadi mengikut zaman dan juga. So ini yang dikatakan arwah. So, tapi daripada awal tak boleh kahwin. Tapi dah tengah-tengah kahwin, seorang masuk Islam tak terpandai lagi. Sebab ad-daf'u aqwa min ar-raf'. Nak angkat dia lemah sikit. Selesai masalah. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Ini kaedah Syafi'iyah berlawanan dengan kaedah Hanafi. Hanafi dia bagi. Hanafi tak meletakkan ambil rukhsah syarat dia apa tak maksiat. Dia kata siapa bermaksiat pun rukhsah boleh ambil. Jadi Syafi'iyah meletakkan ar-rukhasu tunatu bil ma'asi. La tunatu bil ma'asi. Tidak boleh diikat dengan maksiat. Kalau terikat dengan maksiat, kita contoh tu orang duduk bincang tu, pergi tengok bola musafir, boleh buat jamak tak? Kan dulu duduk bincang tu, kaedah ni lah. Jadi kaedah ni betul dalam mazhab Syafi'i. Hanafi tak buat. Hanafi senang. Kalau kita nak pergi merompak pun boleh buat jamak pasal sof, pergi merompak. Kalau tak qasar. Tapi qasar doa pergi merompak. Sah. Syafi'i tak sah. Jadi problem dia ialah dulu tapi fatwa rasmi tak ada. Fatwa rasmi tak ada. Ada tak kasih. Tak dengar lah fatwa rasmi ni pasal tu mufti pun kena keluar tu kan tu buat senang.
Dan mufti buat keluar dia ada faktor khilaf. Bolehlah kita tuangkan khilaf. Tak nak kata nak angkat semua dah, tapi mengurangkan. Kalau bagi kat ustaz ni seorang kata boleh, ustaz yang tak minat bola dan tahu tengok bola. Biasalah. Kadang-kadang ni hentak dia pasal minat, bukan pasal kajian pun dia tak minat tengok bola, dia pergi ustaz tu tengok bola. Jadi, tetapi kalau kita ikut Hanafi tak timbul masalah. Sebab Hanafi tidak meletakkan syarat rukhsah tu dikira diikat dengan ketaatan kepada Allah. Jadi, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah syar'iyyah yang kita boleh buat tidak orang kata apa, tidak boleh diikat dengan kemaksiatan. So, mesti nak pergi tu musafir dia adalah musafir yang harus. Nak pergi mana? Nak pergi Melancong. Okey. Tapi nak pergi naik kelab macam orang Malaysia dia nak pergi Perlis. Nak pergi mana? Boleh. Pergi baju tak apa. Di mana? Pergi naik kelab. Sana murah. Hari Jumaat, kalau hari Jumaat Sabtu tu banyak orang pada keluar KL, dapat keluar Kedah duk main kereta besar-besar dia laju. Tapi mabuk sana, mabuk sini. Jadi kan, tapi jarang lah orang pergi buat maksiat sembahyang kan. Tapi kalau dia nak sembahyang juga kan. Mazhab Hanafi kita, mazhab Syafi'i dia tidak boleh. Sebab apa? Anna fi'la rukhsah mata tawaqqafa ala wujudi syai'. Kalau dia bergantung pada satu perkara seperti musafir dan seumpama dengan dia, nudhira fi dhalika syai'. Kena tengok dulu benda tersebut. In kana ta'atihi, kalau muamalah dengan dia itu adalah haram, imtana'a minhu fi'lu rukhsah. Itu mazhab Syafi'i. Wa illa fala taqwa, tidak dihalang. Wa bihadza yadhharu al-farqu baina al-ma'siyati bis-safar wal ma'siyah bis-safar. Beza. Apa beza dia? Al-ma'siyah bis-safar, maksiat itu memang berlaku disebabkan musafir. Apa sebabnya? Kita pergi merompak. Jadi safar tu yang punca daripada merompak tu. Tapi maksiat bis-safar, kita bukan nak pergi merompak pun, bukan nak pergi berzina pun, bukan nak pergi minum arak pun. Nak pergi jalan, tiba-tiba ada orang perempuan main bodoh, terlajak. Kalau macam tu boleh berjamaah sebab dia bukan pergi musafir itu tujuan dia untuk maksiat, tapi terlajak. Jadi kita beza di antara al-maksiyah fis safar dengan al-maksiyah bis safar. Bis safar tak boleh ambil rukhsah, fis safar boleh. Jadi ini sebagai contoh sajalah. Yatakharraju alai hadhihi al-qa'idah juga, orang perempuan yang musafir tanpa mahram tak boleh buat jamak dalam tasawuf. Ini bukan fatwa kita, tapi segi mazhab tak boleh. Sebab mazhab tak membenarkan orang perempuan musafir tanpa mahram. Macam mana pergi Azhar pun tak boleh. Sebab bukan fardu pun pergi Azhar. Kita kat Malaysia universiti punya banyak. UIA ada, syariah kita ada, lebih banyak. Nak ambil hari orang itu saya. Ini bukan kata apa fatwa ni, cerita si fake alamat dia. Tak semua orang perempuan di sana kena tarik balik Malaysia. Masjid Al Mekah ada, Jordan, kemudian apa lagi Maghribi. Nak mengaji pun mengaji. Kalau orang Kelantan, kat Kelantan je lah. Nanti pun kalau tak ada Kelantan, ada boleh pergi Kuala. Orang Kedah duduk Indonesia. Ataupun universiti yang mana tidak ada tempat dia boleh. Tapi alhamdulillah itu yang katakan al-fiqh ni adalah rahmah. Fiqh tu kasih sayang. Kalau kita hanya berpandukan pada satu mazhab, banyaklah orang yang kerja kerajaan tak pergi mesyuarat, kena mengikut dia bini dia. Lelaki itu kena kerja part-time lah. Alhamdulillah ada qaul muqabil asah boleh musafir tanpa mahram. Iaitu duduk dengan 2-3 orang ataupun keadaan tu aman. Apa maksud aman? Ialah ada polis, boleh menjerit, boleh orang kata apa, dia minta pertolongan, istighatsah. Jadi itu pun dah cukup. Tapi itu wakil ini dia. Zaman sekarang ni kalau kita kata tak boleh, tersangkut perjalanan kehidupan. Pegawai kerajaan perempuan saja yang mereka meeting, rasa-rasa tu dengan kalau yang besar tu tiap minggu pergi Kuala Lumpur dan sebagainya. Sebab itu alhamdulillah hadis itu tak berkenaan dengan ibadat, difahami dalam bentuk riayatul masalah. Dan kita pun baca semalam apa?
semua syariah adalah riayat masalih al-ibad fil ajil wal ajil. Walaupun kita baca hadis tu la tusafir mar'atu illa wa ma'a dhi mahramin. Jadi hadis tu ada maqasid dia, ada ta'lilat dia, itu dalam keadaan yang mana kawasan-kawasan yang bahaya. Adapun kawasan-kawasan yang tidak bahaya, tidak ada masalah. Kita tengok kepada Aisyah keluar pergi perang dalam perang Jamal Spain, apa nama dia, Aisyah bersendirian keluar. Aisyah seorang faqih mujtahid, kalau dia tahu musafir itu haram, dia tak tidak dalam menyelesaikan masalah perang Jamal tersebut. So tidak ada banyak risalah. Tapi dalam masa yang sama kita haruskan mesti ada tawaf lah, tempat-tempat yang selamat, ya, tidak melakukan maksiat. Pergilah dengan keadaan yang apa dia berkumpulan, paling kurang 3 orang. Jadi adalah keselamatan. Ataupun pergi dengan travel, lepas dia ada musyrif dia, ada orang jaga. Tapi kalau pergi jenis apa? Nak pergi jenis gamble itu bahaya, berisiko. Alhamdulillah kita punya manhaj kita bila hadis yang berkaitan dengan adat, kita melihat kepada maqasid dan ma'ani. Bagi al-aslu fil adat al-iltifatu ila al-maqasid wal ma'ani kata Syatibi. Itu bila hadis-hadis ataupun syariah yang berkaitan dengan budaya, muamalat, kita tidak melihat kepada nas semata-mata, tapi melihat kepada apa maksud nas. Persis sama seperti hadis yang sahih itu al-imatu min Quraisy. Kalau kita pegang hadis ni sampai sekarang, tak ada kajian yang sah. Sebab yang memerintah Malaysia bukan Quraisy, yang memerintah Turki pun bukan Quraisy, yang memerintah Mesir pun lagi tidak Quraisy, Saudi pun tidak Quraisy. Jadi macam mana status keadaan pemerintah sekarang yang bukan main daripada Quraisy? Sedangkan hadis sahih al-imatu min Quraisy, pemimpin itu wajib diambil daripada orang Quraisy. Dan ijma' 8 mazhab semua daripada Quraisy. Tapi Syiah tambah silah Ahlul Bait. Kita pun Ahlul Bait juga. Kami di Mesir tu Ahlul Bait dia. Rumah ni Ahlul Bait dia, Ahlul Bait dia. Tapi Ahlul Bait refer kepada Ahlul Bait kita. 4 orang tu adalah Ahlul Bait. Jadi orang yang Ahlul Bait kita. Ya. Kalau berbicara tentang ayat macam menulis kita kata, dia kiaskan kalau di Malaysia ni terang lain Islam tu yang paling baik, sama macam sudah Quraisy tu baik. Semua ijtihad. Di sini kan mesti pemimpin mesti orang Islam. Dia ijtihad. Tapi dari sudut kerajaan pun di mana-mana macam tu, dia akan ambil majoriti, tapi bukan wajib. Bukan wajib. Dia mereka tu semua majoriti, tapi dia pun berpindah. Tak apa dah orang perintah kan. Tapi maksud dia bukan macam tu. Maksud dia mesti persetujuan majoriti. Kalau majoriti setuju, bukan Melayu, tak. Dia banyak benda macam hamba saya yang bila orang Islam, dia tak haramkan sebab masa tu orang Islam macam tak apalah hamba saya. Tapi bila sampai tahap orang Islam tak mahu hamba saya, jadi ada benda yang berkaitan dengan dipanggil fungsi ummah. So orang Malaysia sekarang nak orang apa? Buatlah istiftah, maknanya kita buat undi daripada ayat. Dah ada yang kita isi tu. Agak Ustaz tadi nak orang apa? Islam Melayu ke Islam dia atau Islam kelas Melayu? Islam Melayu. Kita buat. Kalau pada Ustaz itu kita nak Islam Melayu ke Islam aja? Islam aja. Mana orang apa tak apa. Kalau Ustaz Hafiz? Islam dan Melayu ke Islam aja? Islam hak yang tak sah. Islam aja. Mana biar amal ni tapi kita suara majoriti. Bila majoriti kata kami Islam je, tak boleh letak Melayu. Saya tak apa. Banyak benda kita ubah. Dulu kontraktor contoh dia, mana kita ambil orang bukan Islam? Lah, kita tak ambil orang bukan Islam, ambil orang Melayu tak siap-siap masjid. Ambil kontraktor orang bukan Islam juga. Bukan tak orang Islam, tapi kan nampak dia ada perubahan sikit. Sebab ada benda yang syariah dia tak kacau. Ini sama apa fikir lah. Apa asal kita? Tapi tak ada ilzam dalam bentuk mesti orang Melayu. Kita dulu asal Melayu ni India, barang kesuara tu. Tapi kita sayang kalau kita tak jaga budaya sepatutnya. India kita jaga macam mana Mesir jaga piramid tu.
Adalah kesan-kesan apa nama dia, kita pergi tengok piramid tu seronok. Kita lihat kita Mesir, dia tengok patung tu penuh. Dia boring juga, sama kan patung dia. Di museum tu daripada pintu masuk sampai pintu ujung. Saya mesti tak habis. Sampai sekarang sama je patung tadi. Kalau tengok ulang sawah lain juga. Banyak jadi ulang ni patung sama je. Dia pun jaga Amr bin As daripada zaman Amr bin As tu, dia pun tak pernah roboh piramid walaupun dibina oleh daripada Fir'aun di Ramses. Cuma kita di Mesir kita tak jaga. Jaga tu bukan maksud kita redha dengan kekufuran. Nak tunjuk kepada masyarakat inilah kebodohan orang yang menyembah berhala. Itu akan kita tahu. Kalau benda itu haram, nescaya Abdullah bin Amr bin As ni, Amr bin As ni, yang benar apa Mesir dulu, dia roboh lama. 1300 tahun dah berlalu. Haram tu dulu ada tu. Al-Ahram. Orang putih seorang masuk. Saya masuk sekali lah. Kan ada apa pun, tapi orang putih tak tahu. Dia tengok lengok kita. Kadang tengok tak ada apa, dia pun tengok ada apa. Mata kita ni boleh dah. Seorang mata mengelang, seorang mata membatik. Dia tengok, saya tu. Orang putih dia lah. Dia merangkak masuk. Kita tak merangkak masuk sekat, cabut keluar. Tapi ialah masing-masing ada minat. Kita di Malaysia sayang, kita tak jaga khazanah barang suara, pokok-pokok khazanah apa. Bukan kata kita tak tahu asal usul dia. Jadi sebab sejarah kita jangan padam. Tuhan cerita habis 60. Bukan untuk kita apa nama kekal seronok, tapi kita nak kekal ajaran. Hatta Fir'aun Allah kekalkan dia sampai sekarang banyak tu. Memang dalam Quran sebut itu. Allah Taala bagi dia kekal. Dan surah apa Ustaz Hafiz? Betul. Ya. Ya Fir'aun tu lah. Falyawma nunajjika. Yang Allah Taala sebut dia timbul balik tu. Falyawma nunajjika Yunus, tak silap. dia ada Fir'aun. Ya, falyawma nunajjika bibadatika litakuna liman khalfaka ayatan. Sampai sekarang dia orang tengok ayat. Allah Taala kekasih Fir'aun. So kita apa-apa asal jahiliyah kita tak perlu nak ngomong. Apalagi ada masalah lah. Dulu orang nak bincang tentang mohlang dan kami, nak faham tak faham? Agak-agak kena nak kena roboh lah, mohlang. Tak lagi ada orang kita. Tak lagi nak kena roboh lah alam kita. Tak lagi kita nak roboh lah alam kita. Buat dah berjuta lah. Kita alhamdulillah kita kalau kita masuk fiqh kita tak ada cenderung apa-apa ni. Kita kaji dulu. Kan ada budak dia roboh pula kan. Dia bukan janda cicak men, tapi buat cicak men. Tinggal metro fulut. Tapi ini di antara benda yang kita kena melihat. Baik. Rehat dulu lah. Rehat saat ini sambung sampai ke depan. Kita baca insya-Allah ini kita sambung bulan depan kita baca tambahan kitab ni siasat syar'iyah akan sultannya. Dengan exam sekali insya-Allah. Allah.